Hai semua, hari ini cikgu nak kongsi satu tips untuk kita mengingat ujian cation di bawah tajuk analisis kualitatif garam. Okey, analisis kualitatif garam ni adalah merupakan satu ujian yang kita jalankan untuk kita kenal pasti ion apa yang ada dalam sesuatu larutan garam. Okey, untuk ujian pengesahan cation, kita akan gunakan dua jenis larutan selalunya. Yang pertama ialah larutan natrium hidroksida ataupun NaOH dan yang kedua adalah larutan amonia NH3. So bila kita gunakan ujian yang menggunakan natrium hidroksida ataupun amonia, dia kan ada dua jenis pemerhatian. Sama ada dia membentuk mendakan ataupun tiada mendakan yang kelihatan. Kalau dia membentuk mendakan, dia ada dua kemungkinan pula. Sama ada mendakan itu berwarna ataupun mendakan itu berwarna putih. Biasa cikgu dengar pelajar kata banyak sangat ujian cation yang perlu diingat. Banyak benda yang nak kena hafal. Tapi sebenarnya tak banyak pun. So, mari kita tengok. So, ini adalah mendakan-mendakan yang berwarna bila kita uji menggunakan natrium hidroksida ataupun larutan amonia secara berlebihan. So, ketiga-tiga ni akan membentuk mendakan berwarna. Ada tiga sahaja, iaitu sama ada ion ferrum 2, ion ferrum 3 ataupun ion kuprum 2. So, macam mana nak ingat warna dia? Kita tengok gambar pakaian abang askar ni. So, yang ni kita panggil baju loreng. So, yang sebelah kiri ni, ini baju loreng tentera darat. Yang sebelah kanan pula, baju loreng untuk tentera udara. Biasa nampak masa musim PKP ni sekarang kan? So yang untuk yang gambar sebelah kanan ni, kalau baju loreng yang hijau ni, kita ingat ini untuk ion ferrum. Dia ada dua warna kan baju loreng ni, perasan tak? Ada dua warna, warna hijau dengan warna perang. So warna hijau ni kita ingatlah ion ferrum 2. Warna perang ni pula untuk ferrum 3. So dua-dua adalah untuk ion ferrum. Yang warna biru pula, ini adalah untuk ion kuprum 2. Senang kan? Yang seterusnya, kalau ujian tu menunjukkan mendakan berwarna putih, dia ada 5 kemungkinan. Ada 5 jenis cation, iaitu ion kalsium, ion magnesium, plumbum 2, ion aluminium dan juga ion zinc. So, macam mana kita ingat dia? Ingat campas ataupun camping with Anwar Zaid. Kalau kita uji dengan menggunakan natrium hidroksida berlebihan, so yang perkataan campas ni tadi kita potong dekat tengah-tengah ni. Potong kat tengah. So yang cam dekat bahagian depan ni, dia akan membentuk mendakan putih yang tak larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Pas dekat belakang ni pula, untuk ion plumbum 2, aluminium dengan zinc, mendakan putih tu akan terbentuk bila masuk natrium hidroksida. Lepas tu, bila kita masukkan natrium hidroksida secara berlebihan, mendakan putih itu akan larut. Macam mana pula bila kita uji guna amonia berlebihan? Kalau uji dengan amonia berlebihan, kita ingat map, camera and zoom. Sebab pergi camping kena bawa map kan? Bawa map, camera and then zoom. So yang map ni, bila masuk amonia berlebihan, mendakan putih tu tadi tetap tak larut. Yang kamera ni untuk ion kalsium. So ion kalsium duduk tengah-tengah, dia takkan membentuk mendakan bila diuji dengan amonia yang berlebihan. Yang zoom ni pula untuk ion zinc. Ion zinc mendakan putih tu tadi akan larut bila larutan amonia itu berlebihan. So sama ada campas ataupun map, camera, zoom. Ingat yang bahagian depan tu mendakan putih tak larut. Bahagian belakang dia mendakan putih larut. Cuma untuk amonia berlebihan sahaja ada yang bahagian tengah itu untuk ion kalsium. Tiada mendakan. So, kalau kita tengok untuk kedua-duanya, kita boleh bezakan ion mana yang akan yang dapat disahkan bila kita uji dengan menggunakan kedua-dua natrium hidroksida dengan amonia. Cuma ada dua ion sahaja yang akan menunjukkan pemerhatian yang sama.
iaitu ion plumbum 2 dengan ion aluminium. Sebab bila kita uji dengan natrium hidroksida berlebihan dengan amonia secara berlebihan, kedua-duanya menunjukkan pemerhatian yang sama. Dalam natrium hidroksida berlebihan, plumbum 2 dengan aluminium dapat mendakan putih larut. Tapi dalam amonia berlebihan, plumbum 2 dengan aluminium ni dapat mendakan putih tak larut. So macam ni kita nak bezakan pula ion aluminium dengan ion plumbum 2. So cara dia, kita gunakan satu larutan iaitu kalium iodida, Ki. So larutan kalium iodida ni digunakan secara spesifik untuk mengesahkan kehadiran ion plumbum 2. Sebab bila kita masukkan larutan kalium iodida dalam larutan garam yang mengandungi ion plumbum 2, so kita akan dapat mendakan kuning dekat bawah ni. Okey. So itu saja ke? Oops, ada satu lagi iaitu ion amonium. So ion amonium ni pula bila kita uji dengan menggunakan natrium hidroksida dan juga larutan amonia, dia tak membentuk mendakan. So macam mana kita nak sahkan dia? Kita guna satu reagen yang bernama reagen Nessler. So cara ingat dia, tengok formula untuk ion amonium bermula dengan huruf N. So reagen dia pun bermula dengan huruf N. So ingat ion amonium, ingat reagen Nessler. So apa pemerhatian dia? Kita akan dapat suatu mendakan yang berwarna terang. Okey, so itu sahaja, sikit saja kan. So cikgu harap semoga tips yang cikgu berikan ini akan membuatkan pelajar lebih yakin untuk menjawab soalan analisis kualitatif garam, terutamanya untuk ujian cation. Okey, itu sahaja. Bye.